untuk melakukan ibadat pada malam-malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan, dan harap-harap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah maafkanlah segala kesilapan kita sepanjang berapa hari dah kita ni? 26 hari dah. 26 hari. Ya, semoga Allah maafkan segala kesilapan kita sepanjang 26 hari. Ya, kesilapan kita tak datang berjemaah, kesilapan kita tak larat baca Quran, kesilapan kita terpandang awet, kesilapan kita menghadap Facebook lama-lama, kesilapan kita tidak bersedekah, macam-macam lagi kesilapan kita sepanjang 26 hari. Saya kadang-kadang terfikir, tuan-tuan, kalaulah lepas Ramadan ni malaikat turun rekodkan, dia bagi kita markah, agak-agak berapa markah kita agaknya, kan? Ada sahabat kita yang telah dapat markah mumtaz, dia cemerlang, excellent, apabila beliau baca dalam keadaan sujud. Jadi semua tahu belaka, kan, orang sebar belaka gambar Allah. Orang biasa je, orang tak terkenal pun. Ini masalah kita, tuan-tuan. Kita ni glamour bersepah-sepah, santah Allah langsung tak tengok muka kau. Na'udzubillah min zalim. Ya tak? Orang biasa, kan, duduk surau, kudu kini, isteri dia kata suami dia menjadikan surau tu rumah kedua. Kadang-kadang surau tu lebih penting pada rumah dia sendiri. Hidupnya setiap hari dia pencen umur 40 tahun, pencen awal, tak tahu lah pencen ke berhenti kerja, ya. Lepas tu terus dia menginfakkan dirinya untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Berulang alik ke surau, istiqamah, ya, pada awal waktu. Dialah mula-mula sampai, dialah yang paling last sekali balik. Tadi sini dia kata dia jenis tak suka berjalan-jalan, tak suka jalan-jalan. Pasal apa? Takut tak dapat sembahyang jemaah, ya. Dengan berkat kesubuhan dia tu, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia husnul khatimah. Allahu Akbar. Kan, dalam manusia berjuta-juta dalam bumi ni, dia dapat dalam bulan Ramadan. Siapa sangka Allah perhati belaka hamba-hamba ni. Dan yang aku yang bercerita, kan, yang kita ni yang bercerita, tuan-tuan, harap-harap Allah simpatilah kepada kita, insya-Allah. Amin. Tapi itulah kita ni, masa tengok insaf lah kejap. Lepas raya, orang macam hantu raya juga kita ni, ya. Betul lah Nabi kata, khairul a'mali ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa iqallah. Amalan yang paling Allah suka berkekalan walaupun sikit benda tu, sentiasa kau buat. Tuan-tuan semua, insya-Allah pada malam ni saya nak share satu hadis. Hadis ni nak kira panjang jugalah. Tapi tak apalah, malam-malam dah skopek ni kan, sabar je lah. Ke besok korang kerja, jangan berbida'ah daripada aku, ya. Besok korang tak kerja. Tuan-tuan, hadis berkenaan dengan syafaat di hari akhirat besok. Mungkin kita dah pernah dengar hadis ni. Rasulullah SAW cerita, besok pada mahsyar kita ni akan mencari para nabi dan rasul untuk minta syafaat. Kita akan berlari ramai-ramai cari syafaat, ya. Orang yang pertama kita akan cari siapa dia? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita kata, ya Adam, isfa' lana, wahai Adam, syafaatkan kami, tolong kami wahai Adam. Apa jawapan Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, aku tak boleh tolong kamu, diriku. Itu kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu manusia berkata, wahai Adam, anta awal ma khalaq Allah, kau lah makhluk yang Allah cipta pertama sekali di antara manusia. Kau boleh wahai Adam tolong kami? Nabi Adam kata tak boleh. Nafsi, nafsi, diriku. Kenapa? Sebab aku sudah buat satu kesilapan yang amat besar, menyebabkan aku dihalau keluar daripada syurga. Ya, dengan sebab Nabi Adam makan khuld. Pokok khuld, pokok itu bukan, pokok tu nama dia hinta. Pokok tu jenis pokok gandum, jenis gandum yang dimakan tu. Tapi setan yang letak nama tu khuld. Setan kata kalau kau makan pokok ni, kau akan kekal selama-lamanya. Kau akan kekal dan kau akan dapat kerajaan layu belah yang tidak akan hilang. Maka melekatlah panggil pokok khuldi. Bukan pokok khuldi, ulama kata dia macam gandum, itu hinta. Tuan-tuan semua, maka apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, kamu carilah Nabi lain. Kita ni pula berlarilah pula ramai-ramai mencari para Nabi dan Rasul di padang mahsyar untuk meminta syafaat.
Berlarilah kita kepada Nabi yang seterusnya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita kata, ya Nuh, isfa' lana. Wahai Nuh, tolong kami, tolong syafaatkan kami. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh tolong kamu. Kenapa macam tu? Bukankah kau, wahai Nuh, manusia yang paling panjang umur, berdakwah beratus-ratus tahun? Kau yang paling hebat, wahai Nuh. Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Nabi Nuh kata apa? Kerana ketika aku hidup dahulu, aku pernah tersilap berdoa dengan satu doa yang tak sepatutnya aku berdoa dengan doa itu. Lalu Allah makbulkan doa tersebut. Doa itu apa, tuan-tuan? Yang kita sedia maklum, bila Nabi Nuh dia berdakwah lama kan, 950 tahun. Oi, 950 tahun baru. Oi. Kita baru masuk pilihan raya berapa tahun? 50 tahun. Cincai lah. Kau rasa detik tak agak. Kalah pula kepala besut. Tak kata macam mana. Sabar je dia. Kan? Lawan dekat mahkamah pun kalah juga. Sabar je dia. Nabi Nuh 950 tahun. 80 orang aja. Allah. Masuk pilihan raya confirm hilang orang deposit, tuan-tuan. Sedihlah Nabi Nuh. Akhir Nabi Nuh kata apa? Rabbi. Akhir Nabi Nuh dah hilang sabar. Dia kata, Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan dalam bumi ini sebiji pun rumah orang kafir. Kau hancurkan belaka orang kafir. Jangan tinggal seorang pun. Mampukan belaka. Kau hancur dia orang. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Kalau kau izinkan ada orang kafir hidup, satu keluarga, seorang, sepasang keluarga kafir, yudillu ibadah, mereka akan merosakkan hamba-hamba kau. Wala yalidu illa fajran kafara, dan tidak akan lahir kecuali yang jahat-jahat dan yang kufur-kufur. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Nuh. Allah kata, wahai Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, buat kapal. Kami ajarkan kau buat kapal, kami akan wahyukan kepada kau. Wala tukhatibni fil ladhina zalamu, dan jangan kau tanya kepada aku apakah nasib orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, mereka akan aku pastikan tenggelam belaka. Kalau Nabi Nuh pun buat kapal, kita pun tahu berlakulah banjir, bah yang besar pada hari itu. Dikatakan kapal Nabi Nuh berlayar dekat lebih sebulan. Banjir selama sebulan. Bukan banjir sikit-sikit, sampai bukit Bukor pun tenggelam. Kan buktinya bila anak Nabi Nuh kan lari di atas bukit, Nabi Nuh panggil, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, naik kapal abah nak. Kau jangan jadi orang kafir. Anak tu jawab, dia kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah, saya akan panjat bukit yang paling tinggi yang akan menyelamatkan saya daripada air banjir. Apa kata Allah? Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man aman. Tidak ada seorang pun yang selamat pada hari ini kecuali yang beriman kepada Allah. Akhir tenggelam belaka. Dalam belayar Allah berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amr. Allah berfirman, wa qila ya ardu, wahai bumi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telan belaka air, sedut air. Bumi pun sedut belaka air, sedut. Wa ya sama'u aqli'i, Allah kata wahai langit, berhenti daripada mencurahkan hujan. Pum, langit pun berhenti. Wa ghidha al-ma', air pun surut. Wa qudiya al-amr, habis selesai masalah. Apa? Selesai kehendak Allah Ta'ala. Lalu kapal Nabi Nuh pun fastawat 'alal judi, terdampaklah di atas bukit. Apa nama bukit apa? Bukit Judi. Kat mana bukit Judi tu? Jangan kata Genting Highland pula. Itu tempat main judi bang oi. Dia dekat Turki, terdampaklah kat situ. Maka apa kata Nabi Nuh dekat hari akhirat besok? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak boleh tolong kamu dengan sebab aku ada berdoa ketika aku hidup dahulu, aku minta dihancurkan seluruh orang kafir. Tak sepatutnya aku berdoa macam tu. Kau carilah Nabi yang lain.
kita pun berlari pula mencari Nabi Rasul yang lain. Ada yang saya pernah baca, Allahu'alam, jarak antara Nabi ke Nabi, Nabi ke Nabi sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun, Allah. Sebab jangan tanyalah aku, Ustaz, logik ke tidak? Logik ke tidak, kau tunggulah besok kepada masyarakat. Kan? Masa tu kalau kau tak puas hati, kau jumpa dengan aku. Ustaz terberak, Ustaz kejap aja. Dah sudahlah kau. Aku pun tak kenal kau, kau pun tak kenal aku. Larilah pula kita bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, isfa' lana. Wahai Ibrahim, tolong syafaatkan kami, tolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa kau tak boleh tolong kami? Bukankah kau diberi gelaran Khalilullah, teman rapat Allah? Kenapa tak boleh tolong kami? Nabi Ibrahim kata apa? Li'annani qad kadzabtu salasa kadzibatin. Dengan sebab ketika aku hidup dulu, aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Dengan sebab pernah berbohong 3 kali, dia tak boleh tolong kita di hari akhirat. Kita bohong berapa kali, tuan-tuan? Siapa pernah sepanjang di Bali sampai malam ni, dia hanya berbohong 3 kali sahaja. Cuba angkat tangan, tengok sikit. Oh, mana kau laku kaki geletor juga lah ya. Samalah kita pun. Ya, tuan-tuan, 3 kali bohong. Allah tak boleh tolong je. Kalau orang tu yang kaki kelentong, apalah cerita dekat hari akhirat besok kan? Janji dicapati, apalah cerita besok di hari akhirat besok. Tuan-tuan semua, kalau kita masih ingat lagi cerita 3 ni kan. Yang pertama, ketika Namrud, zaman Namrud tu, dia buat konsert di Raja Namrud. Maka rakyat diwajibkan pergi konsert. Siapa tak pergi akan diambil tindakan. Sebab Namrud panggil artis ramai-ramai datang. K-pop, popcorn, Afghana style. Dia tak apa benda lagi, apa tak kerti lah. Semua dipanggil belakang. Semua kena pergi. Maka askar ni pergi rumah-rumah cek siapa yang tak pergi. Pergi dekat rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak pergi. Lalu ditanya, kenapa kau tak pergi? Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqim. Aku sakit, tak sihat. Ada MC? Kau sakit? Kan? Sakit apa? Aku sakit lah. Nabi Ibrahim kata, padahal aku tak sakit pun. Tapi dengan sebab dia tak nak buat maksiat, dia pun terpaksa kelentong, dia sakit. Ada ulama tafsir mengatakan memang Nabi Ibrahim sakit. Sakit hati dengan sebab tengok maksiat, tuan-tuan. Sakit juga orang panggil. Itu kali pertama Nabi Ibrahim kata aku berbohong. Yang kedua, bila orang pergi konsert kan, Nabi Ibrahim masuk dekat rumah ibadat orang, dekat patung-patung berhala tu. Nabi Ibrahim pun smackdown lah semua patung-patung yang ada dalam kuil ni. Belasah-belasah semua, tinggal yang besar sekali. Nabi Ibrahim pun ambil kapak, letak dekat tangan yang besar, dia pun balik. Jadi puak-puak mangkuk ayun ni kan, dah lama, yelah dah puas buat maksiat, karaoke, dangdut, gedek gerudi, semua-semua tu. Nak balik sebagai tuan kan, Tok Siap pun buka pintu, buka-buka. Dan tadi pergi, wadah pejahat pun gede. Sudah terperanjat, pasal apa? Semua dah barai belatu. Lalu apa kata Raja Namrud? Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa punya kerja ni? Siapa buat ni? Orang kata tak, dia lain tak bukan. Semua rakyat pergi konsert belaka, yang tak pergi sebab kerja Ibrahim. Pergi tangkap Ibrahim. Masuklah Nabi Ibrahim dalam kuil. Lalu ditanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina? Kau ke yang buat macam ni dekat Tuhan kami? Kau ke yang belasah Tuhan-Tuhan kami ni? Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang buat Tuhan yang batu besar tu. Kau tak nampak yang besar sekali bukan kapak? Dia lah yang buat. Lalu apa kata raja? Kau ni biar betul Ibrahim. Ini tak boleh bercakap. La yaqtibun. Dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh mendengar. Dia tak boleh bergerak. Macam mana kau boleh kata dia bercakap patung-patung yang lain? Apa kata Nabi Ibrahim? Yang korang pun bangga juga. Dah tahu benda ni tak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Yang kau pergi sembah buat apa? Senyap terus tak kata apa. Kan? Lalu Nabi Ibrahim diarahkan, dihukum dengan hukuman bakar. Itulah kali kedua Nabi Ibrahim kata aku berbohong. Padahal boleh je aku cakap aku yang belasah. Tapi aku saja perangkap offside cakap patung tu yang belasah, bukan aku yang buat. Yang kali ketiga tuan-tuan,
Bila Nabi Ibrahim dihalau keluar daripada Babylon setelah dibakar tetapi takluk, keluarlah Nabi Ibrahim dengan isteri dia Sarah. Masa nak pergi Palestin, mereka terpaksa lalu satu negeri. Negeri ini ada seorang raja. Yang raja ni tuan-tuan terkenal dengan kebuayaannya, playboy, crocodile Dundee, ya. Cumanya yang pelik raja ni, dia tak suka anak dara, dia suka bini orang. Ni memang pelik raja ni. Anak dara punya ramai, dia tak seliuk, dia nak bini orang juga. Lalu Nabi Ibrahim kata dekat Sarah, "Ya Sarah, la tukadzibi hadithi." Wahai Sarah, nanti kalau kau bertangkap masuk ke istana, kau cakap elok ya, jangan cakap kau isteri aku. Kalau kau cakap kau isteri aku, selamat kita. Mana ambillah kau. Cakap kau adik aku. Pasal raja ni, kalau bukan isteri dia tak ambil. Kalau adik-beradik dia tak ambil. Isteri orang je dia ambil. Maka kau keletonglah raja tu cakap, kau bukan isteri aku, kau adik aku. Okey bang. Sarah pun masuklah dalam istana. Kan raja pun tengok Sarah. Raja kata, you ni dengan Ibrahim ada kena macam mana? Sarah kata, kita adik Ibrahim. Adik? Kau jangan terberang aku lah. Aku pakar. Kau bukan adik Ibrahim, kau isteri Ibrahim. Oh, raja pun semangat. Pasal Sarah ni tuan-tuan, Nabi kata, wa kanat min ajmal nisa'i zamaniham, perempuan paling lawa zaman tu. Bini Nabi rasa semula lawa belaka. Kan, sebab tu ustaz-ustaz ni sunat bila lawa juga tuan-tuan. Imam-imam ni dia kena bini lawa. Betul tak, Mak? Betul tak? Itu kedua-dua kan? Sebab apa? Kan? Sebab tuan-tuan, untuk memastikan sembahyang khusyuk, bini kena lawa. Bulat. Apa dengarlah cerita aku dulu. Kan? Dalam fiqah, jawab kan. Contoh tu Imam seorang ni kan, datang Pardu Milan ke surau. Dan kali nak masuk surau, ada seorang awet lalu. Tok Imam dah kahwin dah, sekali tengok, alamak, lawalah pula awet ni. Kan? Jadi teringatnya awet ni sampai dah sembahyang. Allah. Allah. Terbayang-bayang awet tu. Pasal apa? Awet tu lebih cun daripada bini dia kat rumah. Kan? Tapi kalau bini kau memang lawa dan bisa universe, Allahu Akbar. Ada hal punya. Kan? Lawa lagi bini aku. Sebab tu imam-imam ni bini kena lawa. Dah habis tu ustaz, kalau bini saya tak lawa, kahwin seorang lagi, susah apa? Itu pun kalau kau berani lah. Kalau kau nak kena sembahyang sid, buat kerja macam tu. Hari tuan-tuan, bangkitlah raja ni nak peluk si Sarah. Sarah kata, Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir fa utta hatta raqada bi rijlaihi. Ya Allah, jika aku beriman dengan kau, aku beriman dengan rasul kau, aku memelihara kemaluanku hanya untuk suamiku, ya Allah, jangan izinkan si kafir ini menyentuh aku. Bila raja nak peluk dia, tiba-tiba datang kuasa Allah, cekik raja ni. Terangkat. Nabi kata hatta raqada bi rijlaihi, sampai terangkat kaki dia bergedi. Macam tu. Sarah kata, Allahumma in kunta qataltahu qalu inni qataltuhu. Ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang tuduh aku yang bunuh dia. Lalu dilepaskan raja ni tuan-tuan. Duduk je. Astagfirullah. Sempat istighfar kejap aja. Tak, dan 2 minit raja semangat. Raja bangkit kali kedua, nak peluk Sarah kali kedua. Sarah berdoa dengan doa yang sama. Kena cekik lagi raja ni. Terangkat. Sarah kata, ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang kata aku yang bunuh, ya Allah, kau lepaskanlah raja ni. Kali kedua terduduk waktu ni. Ambil inhale tuan-tuan. Raja ni lelah sikit. Kali ketiga je nak bangkit. Kan, nak peluk si Sarah. Kali ketiga, jawab lawa, saya lawa. Sarah berdoa kali ketiga, dicekik sekali lagi, dan akhirnya lepas. Lalu apa kata raja? Ukhruji fa innaki syaitanah. Kau keluar daripada istana aku, kau setan, kau bukan manusia. Padahal dia bapa setan. Apa kata Nabi Ibrahim? Itulah kali ketiga aku berbohong. Aku suruh Sarah kata, cakap dekat raja, kau adik aku, kau bukan isteri aku. Oleh kerana aku pernah berbohong sebanyak 3 kali di atas dunia, maka aku tak boleh tolong kamu di hari akhirat. Carilah Nabi lain. Allah. Kita cuba kira kita bohong berapa kali. Kita habis tak balik kan? Balik kita bulan 2 sepahala kan?
balik kita dah kelentong. Mak kata ambil duit beli buku latihan kan. Kau ambil duit beli rokok. Lepas tu rokok daripada muda sampai ke tua, tak berhenti-henti. Sebab apa? Tipu mak masa kecil dulu. Jangan main-main. Yang pertama kan. Lepas tu mak kata ni mak bagi duit pergi tuition. Tak pergi tuition, meredekkan awet kan. Berkapal lipu lagi. Lepas tu kelentong cikgu lagi. Lepas tu dah dapat kerja, kelentong bos lagi. Macam-macam kelentong kan. Lepas tu masa nak minang bini pun kelentong lagi. Lautan api akan turun lagi. Piranku mana ada lautan api, laut air adalah kan, kelentong lagi. Ini nak raya pun kelentong lagi. Awak janji nak balik kampung kita tahun depan dah kampung awak, tahun ni kampung kita dah pula. Mana ada janji? Lah abang tak apa lah bang. Saya rakam tahu tak? Tak ada itu telah terbatal. Janji dicapati. Nipu lagi kan. Janjikan anak kata nak bagi dia raya tahun ni abang memang nak bagi kau, kalau kau puasa 30 hari abang bagi RM30. Tiba-tiba abang bagi RM10 saja. Bang, lagi RM10 mana? Bajet tak cukup lah. Kan? Kelentong lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kita yang kelentong anak isteri kita. Kalau kerajaan tipu rakyat macam, belum lagi kerajaan menipu Allah, lagi teruk. Jadi tuan-tuan, di hari akhirat bukan senang. Maka beruntunglah pakcik yang mati dengan sujud tu tuan-tuan. Untung dia. Maka Nabi Ibrahim kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kau cari Nabi yang lain. Kita pun berlari pula cari Nabi yang lain. Akhir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, syafaatkan kami, tolong kami Musa. Musa kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh tolong. Wahai Musa, kau kan kalimullah, kau kan boleh bercakap dengan Allah. Tolong cakap pada Allah, syafaatkan kami. Tak boleh. Kenapa? Nabi Musa kata, dengan sebab ketika aku hidup dulu, aku pernah membunuh seorang manusia. Nabi Musa kan pernah bunuh orang kan. Satu hari Nabi Musa masuk dekat pasar. Dia tengok Bani Israel bergaduh dengan bangsa Kipti. Lalu bangsa Bani Israel kata, wahai Musa, tolong aku, Kipti ni bully aku. Nabi Musa pun pergi, apa gaduh-gaduh ni Dalam Quran kata, fawakadahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa wakazah ni, ada ulama tafsir kata penumbuk, pada biji macam tu. Ada ulama tafsir kata tolak macam, apa gaduh ni, serabut aku, tolak macam tu. Mamak tu jatuh, mati. Faqada alaihi, mati. Ya Allah, mati. Dia tak sengaja pun kan. Itu antara sebab Nabi Musa melarikan diri keluar daripada Mesir menuju ke Madian dan akhirnya menjadi menantu Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh syafaatkan kamu dengan sebab aku pernah bunuh orang dulu. Carilah Nabi yang lain. Larilah pula kita tuan-tuan sehingga bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Bila kita kata Isa, Ishfa' lana, tolong kami, syafaatkan kami, anta ruhullah. Kau kan ruhullah. Ruhullah ni bukan ruh Allah tau, tiupan Allah. Kan Nabi Isa masa mak dia nak mengandungkan dia, malaikat Jibril pergi dekat Maryam, malaikat ini pun tiupkan ruh Isa. Dia tiup, ruh tu masuk dalam kula Maryam. Masuk terus, masuk ke dalam rahim Maryam, mengandunglah dia. Maka Nabi Isa ni tidak ada bapa dan hebat. Kita kata tolonglah, syafaatkan kami. Nabi Isa kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Ada ulama kata Nabi Isa tak jawab, dia senyap aja. Kenapa kau tak boleh tolong kami? Dia senyap aja. Tahu kenapa? Sebab orang pernah sembah dia masa atas dunia golongan Kristian. Dia nak jawab pun tak berani, pasal benda tu besar sangat sampai tahap menyembah kan. Nabi lain silap biasa, adalah silap-silap yang ni orang jadikan dia sebagai Tuhan. Aku tak boleh tolong, teruk sangat aku ni, padahal bukan salah dia pun. Lalu kita pun berlari, akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak je kita, apa Nabi kata? Ada dia kata nafsi-nafsi, tak, dia kata apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Sayang dekat kita. Tuan-tuan, tengok. Ini baru betul. Nabi akan sebut, dia akan panggil kita dekat padang mahsyar. Bukan Nabi masa nak meninggal Nabi sebut ummati. Itu bukan, itu riwayat pembohong daripada Syiah. Sebab Syiah nak menafikan
saat-saat akhir sebelum Nabi wafat dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, di atas riba Sayyidatina Aisyah. Syiah tak nak cerita ni ada, sebab Syiah kan benci dengan Aisyah. Syiah cukup menyampah dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia nak padamkan cerita ni, dia pun buat cerita baru. Nabi masa nak wafat panggil Fatimah, panggil Ali, lepas tu Nabi kata lah sekali, ummati. Kita pun kena keletor dengan puak-puak Syiah sampai sekarang. Yang sahih Nabi sebut apa? Nabi kata ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin Allahumma balil rafiqal a'la, balil rafiqal a'la, balil rafiqal a'la. Korang pernah dengar riwayat ni? Tak pernah kan? Pernah ke tak pernah? Nampak sangat Syiah ni buat ni. Nak kawal Syiah buat kerja. Lama dia buat kerja, dia sebar dekat WhatsApp lah, dekat Facebook lah, dekat email, tak apa-apa lagi. Kita pun share kan. Kalau anda nak pahala, anda share. Kalau anda tak share, anda berdosa. Kita pun share habis. Benda tak betul pun kita share juga, tuan-tuan. Yang betul Nabi sebut balil rafiqal a'la, bahkan teman yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi nampak umat dia, Nabi seronok, mari sini umatku. Nabi pun sujud di bawah arash, sujud. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad ishfa' tashfa', wahai Muhammad, syafaatkanlah, kau boleh beri syafaat. Maka Nabi SAW bangkit dan berikan syafaat kepada umat-umatnya, umat Rasulullah SAW. Harap-harap kita semua dapat ke syafaat Nabi, insya-Allah. Amin. Itu yang Nabi katakan, yang kita pernah cerita dulu. Ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi 70,000. Rakyat Malaysia berapa ribu? 26 juta lah lebih kurang kita ni. 70,000 je. Aduh, tak ada harapan. Ketika Nabi sebut hadis ni di hadapan sahabat kan, Nabi kata akan masuk di kalangan umatku dalam syurga 70,000 orang tanpa hisab. Bangkit sahabat nama Mukasyah bin Mihsan, ada seorang ya Rasulullah. Anta. Dia kata kau dapat. Bila dia dapat, satu masjid angkat tangan. Kau nak juga. Nabi kata korang semua lambat, Mukasyah seorang dapat. Allah. Nabi kata korang semua lambat, Mukasyah seorang dapat. Nak kabur 70,000 tanpa hisab. Yang lain ni insya-Allah masuk syurga belaka kan. Tapi nak dapat yang 70,000 ni bang, jadi lane VIP tau. Pasport pun tak payah bawa, betul tak? Tak ada job-job custom bid'ah dolalah belaka, tak ada. Zaz masuk macam tu je ke syurga. Tak ada hisab. Allah, untung orang macam ni. Tapi tak ramai, 70,000. Kalau tak silap saya, antara yang masuk dalam syurga 70,000 ni tanpa hisab, mereka yang apabila sakit tak pernah berubat. Tiap-tiap lomba tu. Ada siapa-siapa yang sakit pernah kat sini yang tak pernah berubat? Cuba angkat tangan sikit. InsyaAllah boleh masuk 70,000. Kan? Paling-paling tidak ada cakapak kat rumah tu. Biar cakapak pun dah tak lulus dah, tuan-tuan. Pening kepala. Maka Panadol tak jadi. Ini orang yang redha, ya Allah, kau lah bagi sihat, kau lagi bagi penyakit, aku ni milik kau, ikut suka kau lah ya Allah. 70,000 kan antara mereka lah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saksi baki Ramadan yang ada lagi ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita. Rasa-rasanya Lailatul Qadar macam semalam je, rasa-rasanya. Rasa tak cuaca pagi tadi macam mana? Kan redup dia sampai lepas tengah hari tau. Redup. Kawan-kawan dekat Mekah SMS semalam hujan turun punya lebat dekat Mekah. Angin berangin aja. InsyaAllah ya, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dan akhir kali saya minta doa kemaafan di atas segala kesilapan kesalahan anak. Sebanyak-banyak mengajar kat surau orang-orang bertakwa ni. Maklumlah aku ni takwa sangat kan, mengajar pula orang-orang bertakwa. Jadi tuan-tuan, kalau tersilap tu minta maaf belakalah. Semoga kita ni diampunkan dosa kita dan berhati-hati di jalan raya. Terimalah ucapan yang terakhir pada saya. Ku ucapkan selamat. Tak raya lagi ya. Tak payahlah bid'ah belaka tuan-tuan. Semoga Allah sama kita insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah.